Berita politik tergempar. 4 faktor Agung mungkin tolak nasihat Perdana Menteri bubar parlimen dalam masa terdekat. Yang di Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah boleh menolak nasihat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk membubarkan parlimen dalam masa yang terdekat. Pensyarah Undang-Undang dan Polisi di Universiti Teknologi Malaysia UTM, Prof. Madya Dr. Muhammad Fatih Yusof, menggariskan 4 faktor yang boleh dijadikan asas kepada penolakan Seripaduka untuk tujuan membubarkan parlimen. Pertama katanya, Perdana Menteri ketika ini tidak mewakili sebuah parti atau gabungan parti secara kukuh. Dengan amalan sebelum ini, nasihat Perdana Menteri sudah dianggap mewakili kabinet tanpa perlu dipersoalkan. Namun kini, jika Perdana Menteri menasihati yang di Pertuan Agong untuk pembubaran parlimen, ia belum mewakili keseluruhan anggota jemaah menteri yang mewakili kerajaan. Maka nasihat Perdana Menteri mungkin ditolak atas alasan ia tidak dibuat secara kolektif, sedangkan perlembagaan memberikan penekanan kepada konsep tanggungjawab bersama, seperti mana di bawah perkara 43-3 Perlembagaan Persekutuan katanya. Sebab penolakan kedua pula katanya sebagaimana keputusan yang di Pertuan Agong menolak nasihat pengisytiharan darurat berteraskan kepentingan awam, maka tidak mustahil nasihat Perdana Menteri untuk pembubaran parlimen juga ditolak berasaskan kepentingan awam. Kepentingan awam boleh merujuk kepada beberapa faktor, termasuklah ketidaksesuaian pilihan raya umum PRU dilaksanakan pada musim tengkujuh dan faktor pembaziran jika PRU di peringkat parlimen tidak berjalan serentak dengan pilihan raya peringkat Dewan Undangan Negeri DUN di beberapa negeri. Faktor ketiga, tindakan yang di Pertuan Agong yang mungkin tidak membubarkan parlimen serta-merta walaupun selepas dinasihati Perdana Menteri tidak boleh dipersoalkan di mana-mana mahkamah, seperti peruntukan perkara 32 katanya. Mengulas lanjut, beliau berkata faktor keempat penolakan pembubaran disebabkan rakyat terpaksa mengundi sewaktu musim tengkujuh dan PRU sebelum urusan belanjawan negara tidak disempurnakan dengan baik oleh kerajaan, serta risiko pembaziran akibat pilihan raya tidak serentak adalah satu langkah tidak populer dan bertentangan dengan sentimen umum rakyat. Sebarang tindakan yang di Pertuan Agong yang selari dengan kehendak rakyat sukar dipersoalkan walaupun ia kelihatan luar biasa katanya. Maka mengambil kira 4 faktor itu, beliau menjangkakan tidak mustahil nasihat pembubaran parlimen oleh Perdana Menteri akan ditolak jika ia benar-benar berlaku. Adalah lebih baik bagi Perdana Menteri untuk mengutamakan keputusan kabinet berbanding keputusan partinya. Jika yang di Pertuan Agong pernah menolak nasihat Perdana Menteri dan kabinet untuk mengisytiharkan darurat pada Oktober 2020, maka tidak mustahil Baginda juga menolak pembubaran parlimen jika dinasihati oleh Perdana Menteri dalam masa terdekat ini. Beliau mendakwa sungguh pun kabinet tidak setuju pembubaran dilaksanakan, namun tidak mustahil Perdana Menteri akan bertindak juga mengikut kehendak partinya yang mahukan parlimen dibubarkan segera. Katanya jika mengikut konvensyen perlembagaan dan kefahaman peruntukan perlembagaan secara literal, yaitu perkara 55-2, yang di Pertuan Agong perlu membubarkan parlimen atas nasihat Perdana Menteri di bawah perkara 40. Berbeza dengan pembubaran akibat hilang sokongan majoriti di bawah perkara 43-4 dan 40-2-B yang boleh dilakukan atas budi bicara yang di Pertuan Agong katanya.
Dalam situasi pelbagai parti menguasai kerajaan negeri, katanya maka langkah yang paling tepat ialah mewujudkan persefahaman dengan parti berbeza berkaitan waktu pembubaran parlimen dan DUN.